Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan untuk anak-anak yang sedang bercuti. Tapi ingat, pada masa yang sama walaupun kita sedang bercuti, anak-anak akan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Okey, jadi hari ini cikgu nak berkongsi sedikit maklumat ataupun beberapa tips untuk anak-anak gunakan semasa menjawab kertas 1 SPM. Dan cikgu juga akan berkongsi dengan anak-anak cara untuk mengingat dengan mudah. Jadi hari ini anak-anak akan bersama dengan cikgu Ju ataupun cikgu Juraidah binti Mak Jusuh daripada SMK Pengkalan Cepa 2. Guru Fizik SMK Pengkalan Cepa 2. Okey, anak-anak, kita akan terus melihat kepada contoh pertama yang biasa anak-anak akan lakukan apabila menjawab kertas 1. Okey, ini adalah daripada bab 1 tingkatan 4, iaitu ada dalam kalangan anak-anak yang tak tahu bagaimana hendak melakukan penukaran unit dengan mudah. Jadi anak-anak, hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak-anak bagaimana menggunakan kalkulator, terus menggunakan kalkulator untuk melakukan penghitungan. Okey, sebenarnya pada kalkulator anak-anak, okey, sekarang ni cikgu sedang memegang kalkulator Casio FX 570MS. Okey, sebenarnya pada kalkulator ni, kalau anak-anak dapat lihat pada kalkulator masing-masing sekarang ini, okey, sebenarnya pada kalkulator sudah ada nilai imbuhan yang patut anak-anak hafal. Tapi sebenarnya dengan menggunakan kalkulator FX, Casio FX, anak-anak tak perlu pun mengingat nilai-nilai tersebut. Cuma yang tidak ada dinyatakan dalam kalkulator ini ialah nilai untuk imbuhan untuk C dan D. Okey. Jadi macam mana kita nak menggunakan kalkulator untuk melakukan penukaran unit? Okey, contohnya ya, kalau anak-anak nak tahu berapakah nilai untuk 1 tera ataupun 1 giga ataupun 1 mega, okey, anak-anak hanya perlu tekan nombor 1. Okey, nombor 1 shift 9. Okey, anak-anak hanya tekan, contoh ya. Contoh, anak-anak hanya tekan 1 shift 9. Okey, sebenarnya pada nombor 9 itu ada imbuhan untuk tera. So anak-anak akan dapat sama dengan 1 darab 10 kuasa 12. Okey. Dan seterusnya ya, untuk nilai giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko dan juga fraktur. Okey, yang tidak ada pada kalkulator ini hanyalah nilai untuk, okey, anak-anak perlu hafal ya, nilai untuk C dan juga D, iaitu C merujuk kepada nilai imbuhan darab 10 kuasa negatif 2 dan desi merujuk kepada nilai 10 kuasa negatif 1. Okey, hanya ini sahaja anak-anak perlu hafal. Okey, selebihnya memang sudah ada pada kalkulator. Okey, jadi sekarang kalau kita lihat pada contoh 1, macam mana, nilai manakah yang sama dengan nilai 3,500,000 watt. Okey, di sini anak-anak perlu lakukan pengiraan untuk setiap jawapan, iaitu jawapan A, jawapan B, C dan juga D. Okey, daripada pengiraan yang kita dapat bila guna kalkulator, kita akan dapat nilai yang setara dengan 3,500,000 watt. Okey, sekarang kita cek untuk jawapan yang pertama. Okey, anak-anak boleh guna kalkulator ya. Okey, tolong sediakan kalkulator, okey, untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, untuk jawapan A kita cek satu persatu ya. Okey, guna kalkulator 3.5. okey, shift, okey, kilo ada pada nilai nombor 6. Okey, kita tekan kalkulator 3.5 shift kilo. Okey, anak-anak akan dapat nilai, okey, shift kilo ada pada nombor 6, anak-anak akan dapat nilai 3,500. Okey, bermaksud tidak setara dengan 3,500,000. So jawapan A kita sudah boleh reject.
Okey, cikgu bagi tips. Untuk soalan objektif sebenarnya kita boleh guna kaedah reject untuk jawapan yang salah. Tapi anak-anak kena pastikan setiap jawapan perlu dicek. Okey, walaupun kita dah dapat jawapan A betul. Tak semestinya. Okey, kadang-kadang jawapan itu hampir sama. Jadi kita kena pastikan kita kena cek untuk setiap jawapan. Okey, supaya kita tak melakukan kesilapan ya. Okey, untuk jawapan B, okey, kita cek jawapan B. Sama juga 3.5 shift. Okey, mega ada pada nombor 7. 3.5 shift 7. Okey. Okey, shift 7. Kita akan dapat 3.500.000. Bermaksud ini adalah jawapannya. Tapi seperti yang cikgu tekankan tadi, kalau boleh cek satu persatu. Okey, untuk jawapan C 35 kilowatt. Okey, tekan kalkulator 35. Shift kilo ada pada nombor 6. Okey. Okey, shift 6. Anak-anak akan dapat jawapan sama dengan 35,000. Dan untuk jawapan D, okey, sama saja 35 mega. Okey, shift mega adalah 7. Okey. Okey, anak-anak akan dapat 35 juta. Okey, so jawapan yang kita perlukan adalah setara dengan 3.500.000 ialah pada jawapan B. Okey, sekarang anak-anak dah dapat jawapan yang tepat. Okey, anak-anak perlu ingat, walaupun kertas satu hanya menyumbang 1 markah untuk setiap satu soalan, anak-anak perlu tahu kerana 1 markah itulah yang akan membezakan grade anak-anak antara B+ dan juga A-. Jadi kena pastikan kita cuba untuk dapatkan yang terbaik dan jangan lakukan kesilapan pada soalan-soalan yang mudah untuk kita skor. Okey, jadi contoh 1 sudah selesai. Okey, kita tengok untuk contoh 2 ya. Okey. Okey, contoh 2 sekarang ni. Okey, soalannya menanyakan ukuran manakah yang paling panjang. Okey, tolong highlight ya. Paling panjang. Okey, so paling panjang maksudnya kita kena lakukan penukaran untuk setiap jawapan A, B, C dan D dan cari manakah jawapan yang paling panjang. Okey, masih lagi dengan menggunakan kalkulator. Sangat senang, sangat simple. Okey, caranya ialah cikgu nak ingatkan anak-anak ya, kalau kita nak dapatkan darab 10, darab 10 kuasa ya, kita hanya tekan eksponen. Okey, contohnya kita nak dapatkan 2.68 darab 10 kuasa 3. Okey, anak-anak hanya tekan tu. Okey, untuk jawapan A ya. Okey, untuk jawapan A, cara nak guna kalkulator. Okey, anak-anak tekan kalkulator. Okey, buat kurungan 2.68 eksponen. Okey, eksponen 3. Okey, eksponen ni sebenarnya adalah merujuk kepada darab 10 kuasa berapa ya. Okey, eksponen 3. Jadi kalau eksponen 3 ni sebenarnya merujuk kepada darab 10 kuasa 3. Okey, kalau eksponen negatif 1 maksudnya merujuk kepada darab 10 kuasa negatif 1. Okey. Jadi sekarang dengan menggunakan kalkulator kita terus lakukan gantian ya. Kita terus lakukan penukaran unit. Okey, 2.68 eksponen 3. Okey, anak-anak tekan shift. Okey, untuk mikro ialah shift 4. Okey. So kita lakukan pengiraan. Okey, 2.68 eksponen 3 tutup kurungan shift.
Okey, untuk mikro adalah shift 4 ya. Okey, shift 4. Okey, anak-anak akan dapat jawapan iaitu 2.68 darab 10 kuasa negatif 3 dalam unit meter. Jadi tipsnya sekarang ni cikgu dah bagi kat atas ni, iaitu kita pilih jawapan dalam, kita tukarkan jawapan dalam unit yang sama iaitu meter, meter, meter. Okey, untuk jawapan ni tak perlu tukar ya, sebab memang dah jawapan dalam unit meter. Okey, cek untuk satu persatu. Jawapan A, seterusnya jawapan B. Okey, untuk jawapan B, okey, sekarang ni kita ada 2.68. Okey, cara yang sama ya, eksponen, okey, negatif 1. Okey, shift. Okey, kalau anak-anak tengok pada kalkulator, mili ada pada nombor 5 ya. Okey, shift 5. So, anak-anak akan dapat jawapan. Okey. Okey. Anak-anak akan dapat jawapan 2. Okey, kita lakukan pengiraan sekali lagi ya. 2.68. Okey. Untuk jawapan B ya, 2.68 eksponen negatif 1 ya. Okey, eksponen negatif 1, tutup kurungan dan tekan shift 5. Okey. Shift 5. 5 tu merujuk kepada mili ya. Okey, anak-anak akan dapat jawapan 2.68 darab 10 kuasa negatif 4 meter. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan A dan B dalam unit meter. Dan jawapan yang terakhir yang kita perlu lakukan penukaran unit ialah jawapan C, iaitu guna kaedah yang sama, 2.68 eksponen 3. Okey. Tapi anak-anak kena ingat ya, cikgu dah remind pada awal pembelajaran tadi, C dan D tidak ada dalam kalkulator. So C dan D anak-anak perlu hafal ya, iaitu C dan D merujuk kepada nilai 10 kuasa negatif 2 dan 10 kuasa negatif 1. Okey, tekan kalkulator dulu. Okey, 2.68 eksponen 3. Okey. Dan okey, jawapan 2680. Okey, eksponen disebabkan senti adalah darab 10 kuasa negatif 2. Okey, anak-anak akan dapat nilai iaitu 26.8 meter. Dan untuk jawapan D, okey, tak perlu tukar ya, sebab memang dah jawapan dalam meter. So 2.6 meter darab 10 kuasa negatif 4 meter. Okey, barulah kita boleh membuat perbandingan. Okey, jadi perbandingan yang kita nak sekarang ni ialah yang paling panjang. Jadi sudah nyata lagi bersuluh, jawapan yang paling panjang ialah C, iaitu 26.8 meter. Okey, jawapan kita ialah C. Okey, walaupun walaupun kita perlu ambil masa yang agak panjang untuk lakukan penukaran satu persatu daripada unit mikrometer kepada meter dan sebagainya, tapi kaedah ini sangat berbaloi ya, sebab ini akan mengelakkan daripada awak melakukan kesilapan semasa menjawab. Okey, seterusnya kita tengok kepada bentuk soalan yang ketiga ya. Okey, bentuk soalan yang ketiga ni sebenarnya sangat senang untuk diselesaikan, tapi ramai pelajar yang membuat kesilapan. Okey, sebenarnya kalau kita nak guna kaedah kalkulator, nak guna kalkulator pun boleh. Tapi sebelum cikgu ajar anak-anak guna kalkulator, cikgu nak ajar bagaimana kita nak menghitung dengan tepat apabila kita membina persamaan secara persamaan matematik.
Okey, contohnya soalan yang kita ada sekarang ni ialah okey, kita kena highlight ya. Kita kena highlight apa yang dikendaki oleh soalan. Okey, sebuah kereta bergerak dengan hal laju. Okey, hal laju diberi ialah 84 okey 0.6 km per jam. Sekarang soalan mengkehendaki hal lajunya dalam meter per saat. Okey, jadi sekarang kita dah faham. Kehendak soalan ialah kita kena tukarkan 84.6 km per jam kepada unit yang dikehendaki, iaitu meter per saat. Okey, sekarang ini tips yang cikgu biasa gunakan untuk anak-anak jawab soalan penukaran unit dengan mudah ialah dengan membina persamaan. Okey, sekarang kita dah tahu kehendak soalan ialah kena tukar jawapan ataupun unit daripada kilometer per jam kepada meter per second. Okey, jom kita bina persamaan ya. 84.6 kilometer okey per jam sama dengan berapa dalam meter per saat. Okey, berapa tu adalah unknown, nilai yang kita perlu cari. Jadi sekarang ni kita letaklah unknown ni sebagai X. Okey, macam dalam matematik biasa kita guna unknown X. Okey, 84.6 kilometer per jam sama dengan X meter per second. Okey, sekarang kita sudah bina persamaan. Okey, bina persamaan. Okey, sekarang kita nak lakukan operasi pemansuhan. Okey, sangat mudah. Okey, anak-anak tengok apa nilai ataupun unit yang sama. Okey, jam dan saat. Jam kita boleh tukar kepada saat kerana kita sudah sedia maklum 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit darab dengan 60 saat. Okey, so 84.6 kilometer per dengan 60 darab 60 saat sama dengan X meter per saat. Okey, sekarang cikgu nak lakukan pemansuhan. Okey, kita tengok apakah nilai ataupun unit yang sama ada pada persamaan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, meter dan meter. Okey, saat dan saat. Jadi sekarang kita akan dapat X adalah bersamaan dengan 84.6 kilo per dengan 3,600. Okey, boleh guna kalkulator. Okey, boleh tekan kalkulator, tekan saja kalkulator. Okey, nak tekan kalkulator pun kita guna shift. Okey, 84.6. Okey, kurung ya. Okey, shift. Okey, K ada pada nombor K ada pada nombor 6. Okey, tutup kurungan, bahagi dengan 3,600. Okey, jawapan yang kita peroleh ialah okey. Okey, 84.6. Tekan kalkulator ya anak-anak. Okey, shift 6. Okey, 6 itu merujuk kepada K ya, kilo ya. Okey, tutup kurungan, bahagi dengan 3,600. Okey, anak-anak akan dapat nilai X bersamaan dengan 23.5 meter per saat. Okey, cek jawapan. Okey, 23.5. So, jawapan kita sudah pasti adalah B. Okey, bagaimana pula kalau kita terus sahaja menggunakan kalkulator? Okey, kalau anak-anak lihat pada belakang kalkulator, okey, di hadapan kalkulator, belakang kalkulator. Okey, anak-anak akan dapati pada bahagian paling bawah sekali ada unit conversions. Okey, so caranya ialah okey, tulis nilai yang kita perlu tukar. Okey, sekarang ini kita ada 84.6. Okey, tekan shift. Okey,
tekan constant. Okey. Anak-anak perlu memilih nombor dari 0, 1 sehingga 40 yang ada pada kalkulator, pada catatan pada di belakang kalkulator ni ya. Okey, jadi kalau kita lihat, kita nak tukar unit daripada kilometer per jam kepada meter per second. Jadi conversion 19. Okey. Okey, sama-sama kita tekan kalkulator. Okey, 84.6. Okey, shift conversion 19. Okey, sama dengan anak-anak akan terus dapat nilai iaitu 23.5 dalam unit meter per saat. Sangat senang ya. Okey. Sangat senang. Jadi soalan-soalan yang sebegini sepatutnya anak-anak tidak lakukan kesilapan semasa melakukan pengiraan. Okey, just guna kalkulator. Okey. Dan kita tengok bentuk soalan yang keempat ya. Okey, soalan yang keempat ini kita perlu lakukan penukaran ya. Penukaran unit daripada sentimeter padu kepada meter padu. Okey. Mula-mula sekali kita kena highlight penyataan soalan ya. Okey, isi padu dinyatakan dalam 2.5 cm padu. Sekarang soalan menghendaki supaya kita menukarkan nilai tersebut dalam unit meter padu. Okey, tips yang sama iaitu kita bina persamaan. Okey ya, kita bina persamaan. Okey. Sebelum tu, cikgu nak nyatakan pada anak-anak, isi padu sebenarnya datang daripada, isi padu ialah hasil darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Bermaksud di sini, unitnya ialah sentimeter, darab sentimeter, darab sentimeter. Sebenarnya ada C kuasa 3, M kuasa 3. Tapi cara penulisan kita ialah cm kuasa 3. Okey. Jadi, macam mana kita nak membina persamaan dan seterusnya melakukan pemansuhan? Okey. Macam biasa, mula-mula kita tuliskan persamaan 2.5 cm padu. Okey, sama dengan berapa dalam meter padu. Okey. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, isi padu sebenarnya datang daripada panjang, darab panjang, panjang, darab panjang, darab panjang, ataupun panjang, darab lebar, darab tinggi. So, sentimeter kuasa 3, M kuasa 3. Okey, expand ya. Sentimeter kuasa 3, M kuasa 3. Jadi, ini ialah kita sudah membina persamaan. Okey, seterusnya kita lakukan pemansuhan. Okey, bila kita lakukan pemansuhan, meter padu dimasukkan dengan meter padu, so kita dapat jawapan 2.5 C kuasa 3 sama dengan X. Okey, dan cikgu dah maklumkan pada awal-awal pembelajaran dalam kalkulator pada kalkulator tidak ada nilai C dan D. Tetapi kita boleh hafal ya, C dan D saja yang perlu dihafal, iaitu nilai C ialah darab 10 kuasa negatif 2 dan nilai D ialah darab 10 kuasa negatif 1. Okey, lakukan gantian dalam persamaan 2.5 cm ialah darab 10 kuasa negatif 2. Tapi ingat, ada kuasa 3. Okey, kurung kuasa 3 sama dengan X. So, tak perlu guna kalkulator pun tak apa ya. Okey, kita akan dapat jawapan 2.5 darab 10 kuasa negatif 6. So, jawapan yang sepatutnya kita peroleh ialah jawapan B. Okey. Jadi, anak-anak kena ingat ya, kat sini penting. Isi padu ni datang daripada panjang, darab lebar, darab tinggi. Maksudnya sentimeter, darab sentimeter, darab sentimeter. So, C kuasa 3, M kuasa 3. Anak-anak perlu ingat. Okey. Sebab bila kita nak lakukan pemansuhan, kalau kita tak keluarkan C kuasa 3, maka kita akan melakukan satu kesilapan yang besar
dan kita tak akan dapat jawapan B. Okey. Cikgu kira kita dah mahir menggunakan kalkulator untuk melakukan penukaran unit. Okey, sekarang cikgu nak sentuh ralat ataupun kesilapan yang biasa juga anak-anak lakukan dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan graf gerakan ya. Okey, graf gerakan ataupun gerakan yang menggunakan pita detik ya. Okey, ramai pelajar yang keliru. Okey, di manakah halaju awal dan di manakah halaju akhir? Okey, tips yang cikgu nak beri pada hari ini ialah anak-anak kena ingat ya. Anak-anak kena tahu, okey, arah anak panah. Okey, cuba kita lihat kat sini, anak panah ini sentiasa merujuk kepada U dan hujungnya adalah V. So, bila dapat jawapan pita detik terus tulis, okey, tengok anak panah, maka sini U, sini V. Okey, sama sahaja ya. Okey, U, V. Okey, U, V. Okey, daripada sinilah kita boleh menganalisa jenis gerakan. Okey. Okey, kita kena highlight apakah yang dikehendaki oleh soalan. Okey, pita manakah yang menunjukkan suatu pergerakan halaju seragam kemudian mengalami nyah pecutan. Okey. Halaju seragam, okey, anak-anak kena ada pengetahuan. Okey, halaju seragam bermaksud okey, pada keratan pita detik, jarak di antara titik-titiknya adalah sama. Okey, kita tulis sedikit nota ya kat bawah ni. Okey, kalau jarak antara titik-titiknya sama, okey, jarak antara titik-titik sama, maka kita katakan itu ialah sebagai halaju malar. Okey, ataupun seragam. Okey. Okey, jika jarak okey antara titik-titik, okey, antara titik semakin besar ataupun semakin jauh, okey, jarak antara titik-titik semakin jauh, okey, ataupun semakin besar, itu menunjukkan halaju bertambah ya, ataupun dalam erti kata lain, objek itu mengalami pecutan. Okey. Okey, apa yang dikehendaki oleh soalan sekarang ialah halaju seragam kemudian mengalami nyah pecutan. Okey, jadi kalau nyah pecutan maksudnya jarak antara titik okey semakin kecil. Maka kita katakan halaju berkurang ataupun objek ini mengalami nyah pecutan. Okey, cara paling mudah untuk ingat ya. Kalau anak-anak berjalan, jarak antara titik tu dekat, maksudnya halaju rendah. Kalau anak-anak berlari, jarak antara titik-titik tu makin besar, maksudnya halaju bertambah. Okey. Sekarang kita nak menjawab soalan halaju seragam. Okey, tengok pada U dahulu ya. Halaju seragam kemudian nyah pecutan. Okey, kalau pada jawapan A ini, okey, pada awalnya halaju seragam. Okey, pada awalnya halaju seragam. Okey, kemudian jarak antara titik semakin bertambah. Okey, jadi bermaksud di sini halaju kemudiannya bertambah ataupun mengalami pecutan. So, jawapan A adalah tidak tepat. Okey, kita cek jawapan B. Okey, pada awalnya halaju. Okey, halaju adalah seragam.
Okey. Dan pada bahagian V, kita dapati jarak antara titik semakin kecil ataupun semakin berkurang. Itu menunjukkan mengalami nyah pecutan. Okey. Nyah pecutan. Jadi semestinya jawapan B memenuhi kehendak soalan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua ya. Okey, sama juga. Okey, untuk menjawab soalan ini, anak-anak kena kenal pasti manakah U, manakah V. Jadi jelas, okey, nyata kat sini. Okey, U adalah pada bahagian hujung anak panah dan V adalah pada bahagian belakang. Jadi graf pita detik bagi gerakan ini menyatakan tentang kalau tengok titik-titik, pada awalnya jarak antara titik-titik adalah sama. Jika jarak antara titik-titik adalah sama, bermaksud di kawasan ini halajunya adalah seragam. Dan apabila di bahagian V, kita dapati jarak antara titik-titik semakin besar ataupun semakin bertambah. Di sini bermaksud halaju bertambah ataupun kita katakan mengalami pecutan. So, daripada analisa yang kita telah lakukan pada keratan pita detik, jawapannya jelas pada C, iaitu objek itu bergerak dengan halaju seragam kemudian memecut. Jawapannya adalah pada C. Ini tips yang kedua ya. Seterusnya cikgu nak bagi tips yang ketiga ataupun cikgu perhatikan kesilapan ini selalu anak-anak lakukan, iaitu bila melakukan pengiraan yang melibatkan kuantiti vektor ya. Anak-anak kena ingat ya, kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan juga arah. Jadi bila melibatkan arah, di sini anak-anak kena peka dengan arah pergerakan yang dilukis ataupun yang dinyatakan. Contohnya ya, macam soalan contoh 1 ni. Rajah menunjukkan seorang pemain tenis memukul bola yang berjisim 0.2 kg. Jisim 0.2 kg yang menuju ke arahnya dengan halaju 20 meter per second. Bola itu memantul. Memantul di sini bermaksud bola itu bergerak pada arah bertentangan ya, pada halaju 40 meter per second. Masa yang diambil ialah 0.01 saat. Sekarang cikgu lebih suka kalau kita andaikan ya. Kita andaikan positif adalah ke kanan ya. Ke kanan adalah untuk positif dan ke kiri, gerakan ke kiri adalah untuk negatif. Ke kanan positif bermaksud ini ialah sebagai positif 40 meter per saat dan U adalah negatif 20 meter per saat. Seterusnya, kehendak soalan ialah apakah impuls? Apakah impuls yang dialami oleh bola itu? Tips yang pertama cikgu nak kongsikan dengan anak-anak ialah keluarkan maklumat. Sekarang kita akan keluarkan maklumat yang diberi. Ingat ya, soalan penyelesaian masalah, soalan pengiraan ya. Keluarkan maklumat. Barulah kita boleh kenal pasti apakah persamaan yang kita perlu gunakan untuk menyelesaikan soalan ini ya. Yang pertama maklumat yang kita ada ialah kita ada jisim bola. Jisim bola M ialah 0.2 kg.
bergerak ke arahnya dengan halaju. Okey, halaju awalnya ialah negatif 20. Okey, negatif 20 kerana kita pertimbangkan ke kiri adalah sebagai arah negatif. Dan V, ke kanan adalah sebagai arah positif. Okey, sekarang kita nak mencari impuls. Impuls ialah Ft sama dengan berapa. Okey, sekarang kita boleh tentukan persamaan yang kita hendak guna untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, Ft adalah bersamaan dengan mv tolak mu, iaitu impuls ialah bersamaan dengan perubahan momentum. Okey, kita faktorkan untuk memudahkan pengiraan m kurungan v tolak u. Okey, dan lakukan gantian. Okey, m ialah 0.2. Okey, v ialah 40 tolak dengan negatif 20. Kita akan dapat 12 Newton second. Okey. Jadi untuk lakukan hitungan, anak-anak boleh guna kalkulator lah. Terus guna kalkulator untuk lakukan hitungan. Okey, so jawapannya adalah B. Okey, jadi ingat ya anak-anak, bila lakukan pengiraan yang melibatkan kuantiti vektor, mesti kita hitungkan arah gerakan objek tersebut. Biasanya kita andaikan ke kanan adalah positif dan ke kiri adalah negatif. Tapi yang pentingnya salah satu mesti arahnya bertentangan. Okey. Kalau anak-anak nak andaikan gerakan ke atas positif, maka gerakan ke bawah negatif. Okey, atau sebaliknya. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 2 ya. Okey, contoh 2, okey, rajah menunjukkan sepucuk pistol mainan. Okey. Sepucuk pistol mainan, okey, sebutir peluru. Okey, sebutir peluru ditembak keluar dengan halaju V dari pistol itu. Okey, kalau anak-anak lihat pada rajah, anak-anak akan dapati peluru dan juga pistol akan bergerak pada arah bertentangan apabila berlakunya letupan ya, ataupun apabila peluru dilepaskan, maka pistol akan tersentak ke belakang. Okey, ini dinyatakan oleh hukum gerakan Newton yang ketiga ya, ataupun action reaction ya. Okey. Okey, soalan yang ditanyakan sekarang ialah berapakah halaju V? Okey, berapakah halaju V? Okey, seperti yang cikgu nyatakan, okey, bila soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, kenal pasti maklumat. Okey. Jadi kalau kita nak andaikan ke kiri negatif, okey, maka halaju ini adalah negatif. Okey. Negatif 0.05 meter per saat. Dan ke kanan adalah sebagai positif. Okey, sekarang kita tak tahu ya berapa V. Okey. Keluarkan maklumat ya. Okey, maklumat yang pertama kita ada, okey, kita andaikan jisim pistol. Pistol ini sebagai M1 dan peluru ini sebagai M2. So, keluarkan maklumat. Okey, M1 sama dengan 0.1 kg. Okey, M2 sama dengan 0.01 kg. Okey. Halaju awal, okey, anak-anak kena ingat ya. Disebabkan sebelum tembakan dilepaskan, pistol ini mesti berada dalam keadaan pegun bersama-sama dengan peluru. Maka halaju awal, iaitu pistol dan peluru, ataupun kita panggil sebagai halaju sepu bagi pistol dan peluru, adalah sifar ya. Adalah sifar kerana pegun. Okey. Dan sekarang ini, okey, V
1 adalah negatif 0.05 meter per saat, dan soalan mengkehendaki kita mencari nilai bagi V2. Okey, kita andaikan sebagai V2 ya. Okey, sebagai V2. Okey, sekarang ini lagi jelas lagi nyata. Okey, kita perlu menggunakan prinsip keabadian momentum. Okey. Jadi prinsip keabadian momentum menyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran, ataupun sebelum letupan adalah mesti sama dengan jumlah momentum selepas letupan ataupun pelanggaran ya. Okey, dan anak-anak perlu ada pengetahuan ya. Momentum ialah hasil darab jisim dan juga halaju. Okey, jom lakukan pengiraan. Okey, jumlah momentum awal adalah bersamaan dengan sifar. Sifar sama dengan bina persamaan ya. Sama dengan M1V1 tambah M2 V2. Okey, ini ialah jumlah momentum awal dan ini ialah jumlah momentum akhir. So, sifar sama dengan, buat gantian, 0.1 darab dengan negatif 0.05 tambah M2 ialah 0.01 dan V2 adalah yang kita perlu hitung. Okey, anak-anak boleh guna, cikgu nak ajar sekali lagi ya. Cikgu nak ajar menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar anak-anak guna operasi shift solve yang ada pada kalkulator. Okey, macam mana caranya? Okey, caranya ialah anak-anak tekan kosong. Untuk guna shift solve, kosong. Anak-anak perlu tekan butang yang berwarna pink, iaitu alfa sama dengan dan juga X. Alfa sama dengan dan juga X. Kosong sama dengan, untuk dapatkan sama dengan, tekan alfa. Kosong, alfa, alfa. Alfa yang warna pink ya. Kosong, alfa sama dengan itu pada soft. Alfa sama dengan 0.1 darab dengan negatif 0.05 kurungan 0.1 tutup kurungan darab negatif 0.05 tutup kurungan tambah 0.01. Anak-anak tekan alfa X. Alfa X yang warna pink di sebelah XYM ya. XYM. Tambah 0.01. Sama-sama lakukan pengiraan ya. Alfa X. Lepas tu anak-anak perlu tekan shift soft. Tekan sebanyak 2 kali. Shift soft.
anak-anak akan dapat jawapannya bersamaan dengan 0.5. Okey. Okey, boleh saja kalau anak-anak nak lakukan pengiraan terus daripada kalkulator. Tapi untuk anak-anak yang agak lemah untuk melakukan operasi matematik, itu operasi ke kiri dan ke kanan, cikgu cadangkan anak-anak guna terus kalkulator, iaitu guna operasi shift solve. Okey. Okey, so jawapan di sini ialah C. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh seterusnya, iaitu soalan yang melibatkan prinsip keabadian momentum. Ingat ya anak-anak, kalau soalan yang melibatkan pelanggaran ataupun letupan, soalan itu semestinya melibatkan prinsip keabadian momentum. Okey. Untuk soalan ini, okey, kita keluarkan maklumat ya, kenal pasti maklumat. Okey, dan kenal pasti arah ya. Okey, ke kanan kita andaikan positif. Okey, sekarang U1 adalah positif 2 meter per saat. Okey, U2 adalah kosong. Okey, M1 adalah, kita andaikan ini sebagai M1 dan ini sebagai M2. M1 ialah 1.5 kg. Okey, M2 adalah bersamaan dengan 1.0 kg. Okey, seterusnya kedua-dua objek ini melekat bersama-sama selepas pelanggaran. Okey, bila melekat bersama-sama, maksudnya halaju di sini ialah halaju sepunya. Okey, halaju sepunya ya. Okey, iaitu pada satu halaju. Okey, iaitu halaju sepunya. Jadi sekarang soalan menghendaki kita mencari halaju sepunya. Okey, berapakah halaju selepas pelanggaran? Okey, maklumat sudah ada. Okey, kita kena membina persamaan. Okey, seperti anak-anak tahu, okey, prinsip keabadian momentum menyatakan jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. So, jumlah momentum adalah M darab U ataupun M darab V. So, persamaan yang kita akan bina ialah M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan, disebabkan objek ini melekat bersama-sama, maka ada satu halaju iaitu halaju sepunya M1 tambah M2 darab dengan V. Okey, seterusnya buat gantian dalam persamaan. Okey. Okey, bila kita buat gantian dalam persamaan, M1 ialah 1.5. Okey, U1 ialah 2. Okey, tambah kosong. Kenapa kosong? Kerana halaju awalnya adalah kosong bagi M2. Sebarang nombor didarab dengan kosong, semestinya jawapannya adalah kosong. Okey, di sini okey, 1.5 tambah 1.0 darab dengan V. Okey, anak-anak akan dapat V. Okey, tekan kalkulator. Okey, 1.5. Okey, sama-sama lakukan pengiraan ya. 1.5 darab dengan 2 bahagi dengan 1.5 tambah dengan 1. Anak-anak akan dapat jawapan 1.20 meter per saat. Okey. Jadi kena ingat, okey, kalau arah ke kanan kita andaikan sebagai arah positif dan arah ke kiri kita andaikan sebagai negatif. Jadi bila kita dapat jawapan positif, bermaksud troli ini bergerak pada arah ke kanan. Okey. Okey, tips yang keempat ya.
tips yang keempat cikgu nak kongsikan dengan anak-anak, iaitu bagaimana untuk kita nak lukis bagi 3 daya yang berada dalam keseimbangan. Contoh 3 daya yang berada dalam keseimbangan ialah frame gambar yang digantung. Okey. Itu contohnya ya. Okey, ataupun traffic light yang digantung. Okey, itu contoh. Okey. Macam dalam rajah ni menunjukkan sekeping gambar yang digantung pada dinding. Okey. Jadi manakah antara gambar rajah vektor berikut? Okey, highlight ya. Highlight kehendak soalan. Okey, manakah antara gambar rajah vektor berikut? Okey, rajah vektor yang mewakili daya-daya T1, T2 dan juga W. Okey, cikgu nak bagi tips penting untuk anak-anak ya. Okey, W berat arahnya sentiasa ke bawah. Berat, okey, berat arahnya sentiasa ke bawah. Okey, kena ingat ya. Okey, berat kerana apa? Kerana berat adalah daya yang disebabkan oleh graviti. Okey, berat sentiasa ke bawah, arahnya sentiasa ke bawah ya. Okey, kalau anak-anak tengok pada pilihan jawapan A, B, C dan D ni, okey, kita dah boleh reject jawapan D. Kerana apa? Kerana D, okey, anak panah bagi W iaitu berat adalah ke atas. Jadi semestinya D dah kena reject. Okey. Jadi kita cek jawapan A, B dan juga C. Okey, dan anak-anak kena tahu ya, tegangan T1 dan T2 ni sentiasa menuju ke arah paku. Okey, paku ya. Okey, ini T1 dan ini ialah T2. Okey, kita lukis satu segitiga. Okey, lukis segitiga untuk ketiga-tiga daya ni, lukis segitiga yang tertutup dan sehala ya. Tertutup dan sehala. Okey, kita boleh bina segitiga. W boleh letak kat bawah ni. Okey, kita boleh lukis W di bawah. Okey, cuba lukis satu segitiga ya. Okey, W ke bawah, sentiasa ke bawah. Okey, arahnya ke bawah. Okey, kita boleh ambil T2 letak di sebelah kiri. Okey, T2 letak di sebelah kiri. Okey, arahnya ke atas. So, kalau anak-anak perhatikan di sini, segitiga yang kita peroleh adalah sebuah segitiga yang tertutup, okey, tertutup dan sehala. Ini yang dimasukkan dengan tertutup dan sehala. Ketiga-tiga anak panah ini tidak akan pernah bertembung antara satu sama lain. Jadi ingat ya anak-anak, jika kita ada 3 daya yang berada dalam keseimbangan, jumlah daya-daya tersebut arahnya tidak akan pernah bertembung, dan jumlah ketiga-tiga daya itu adalah T1 tambah T2 tambah W adalah bersamaan dengan 0. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga daya ini berada dalam keseimbangan. Okey, bila berada dalam keseimbangan, hasil tambah kesemua daya adalah bersamaan dengan 0. Okey. Ini untuk contoh 1, tips untuk kita melukis rajah bagi 3 daya yang berada dalam keseimbangan. Jadi kalau kita perhatikan jawapan di sini, okey. Okey, T2 arahnya mesti, okey, ini T2 ya. T2 arahnya mesti ke atas. Okey, T2 arahnya ke atas. B pun dah reject ya. Okey, dan T1 arahnya ke kanan. Okey, so jawapan kita ialah A. Okey.
Okey, ini mungkin tips yang terakhir untuk cikgu kongsikan pada hari ini ya, iaitu apabila soalan yang melibatkan perbandingan ya. Okey, soalan yang melibatkan perbandingan dan tidak diberi nilai pada soalan tersebut, anak-anak perlu letak nilai ataupun kita perlu membuat andaian. Okey, contohnya ya. Okey, rajah menunjukkan beban M yang digantung pada susunan spring P, Q dan R, dan kesemua spring adalah spring yang serupa. Okey, anak-anak kena faham ya, bila spring itu adalah spring yang serupa, maka pemalas springnya adalah sama, diameternya adalah sama. Okey, mempunyai ciri-ciri yang sama. Dan apabila kita meletakkan beban yang sama, maka spring-spring tersebut akan memanjang pada pemanjangan yang sama ya. Jadi sekarang cikgu andaikan, okey, kita andaikan, okey, kita kena buat andaian ya. Orang Kelantan kata kena bijak sikit. Okey, kita kena bijak sikit. Okey. Jadi andaian yang cikgu biasa buat, okey, ataupun biasa nyatakan pada anak-anak murid ialah, andaikan sekarang ini pemanjangan adalah 1 cm. Kita ambil nilai yang mudah. Okey. Ataupun kalau nak guna 2 cm pun boleh, tapi biasanya cikgu guna 1 cm. Okey, dan anak-anak kena tahu ya, jika spring itu ialah susunannya adalah spring yang disusun secara selari, maka pemanjangan itu akan membahagi dengan bilangan spring. Okey, N ialah bilangan spring. Okey, contohnya macam susunan P ni, ke atas ni ada 2 spring. Jadi kalau kita ada pemanjangan 1 cm, 1 bahagi dengan 2. Okey, untuk yang bawah ni pemanjangannya adalah 1. Jadi jumlah pemanjangan di sini ialah 1.5 cm. Okey, itu untuk P. Dan untuk Q, okey, pun selari disebabkan ada 3 spring, 1 cm itu akan membagi sebanyak 3 spring. So jumlah pemanjangan kita ialah 0.333. Okey. Dan untuk R, okey, sekarang ni R ialah susunannya adalah sesiri. Okey, sesiri. Okey, pemanjangan didarabkan dengan bilangan spring. Disebabkan kita ada 3 spring, maka kita akan ada 1 cm, 1 cm, 1 cm, maka jumlah pemanjangannya adalah 3 cm. Okey. Apabila kita dah ada nilai, semakin mudah untuk kita membuat perbandingan. Okey, jadi semestinya yang paling panjang adalah R. Okey, yang paling panjang adalah R. Okey, reject ya. Jawapan yang menyatakan R paling kecil, kita reject. Okey, R kat tengah-tengah pun kita reject. Okey, jadi jawapan kita sama ada A ataupun D. Okey, yang kedua panjang mestilah P. Okey, so jawapan kita sekarang nyata lagi bersuluh adalah jawapan D, iaitu Q kecil daripada P kecil daripada R. Okey. Okey. Okey anak-anak, seterusnya kita akan melihat contoh 2 yang juga melibatkan perbandingan bagi pemanjangan susunan spring. Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ini, pemanjangan spring, jika tidak diberi maklumat, kita kena letak satu nilai ya. Okey, contohnya katakanlah kita letak nilai, okey, X sama dengan 1 cm bagi setiap spring. Kerana spring di sini dinyatakan adalah semua spring yang digunakan adalah serupa. Okey, bila spring itu serupa seperti yang kita sudah sedia maklum, maka pemalas spring juga serupa, pemanjangannya juga serupa dan ciri-ciri fizikalnya juga adalah sama. Jadi bila kita letakkan nilai pemanjangan adalah 1 cm dan
Satu lagi, anak-anak kena ada pengetahuan, iaitu jika susunan spring adalah secara sesiri dan juga secara selari, maka jika sesiri ataupun selari, jika selari, jumlah pemanjangannya adalah X per N, iaitu pemanjangan dibahagi dengan bilangan spring. Jika spring itu disusun secara sesiri, maka pemanjangannya adalah X didarabkan dengan N, iaitu bilangan spring. Kita kena tengok satu persatu. Kita kena analisis satu persatu bagi susunan P, Q dan juga R. Jika kita lihat di atas ini adalah satu spring tunggal, maka susunannya adalah tunggal, maka susunan menyebabkan bacaannya ataupun pemanjangannya adalah 1 cm. Dan spring di bawah ini diletakkan secara selari, maka pemanjangannya adalah 1 cm dibahagikan dengan 2. Maka jumlah pemanjangan bagi spring P adalah 1.5 cm. Seterusnya kita lihat pula apakah jumlah pemanjangan bagi susunan spring Q. Jika kita lihat di sini ada 3 spring di bahagian atas yang disusun secara selari, maka jumlah pemanjangannya adalah 1/3 dan spring tunggal adalah 1 cm. Maka dijumlahkan, semua pemanjangannya adalah 1.33 cm. Dan untuk spring R, 2 spring di bahagian atas secara selari, begitu juga 2 spring di bahagian bawah secara selari, maka disebabkan ada 2 spring 1/2 dan di bahagian bawah juga 1/2, maka jumlah pemanjangannya adalah 1.0 cm. Jadi anak-anak, daripada pengiraan yang kita telah lakukan, jadi kita dapati pemanjangan P adalah paling besar, diikuti oleh Q iaitu 1.33 dan akhir sekali adalah R. Maka di sini jelas sekali jawapan yang kita cari adalah A. Jadi cikgu berharap dengan tips terakhir yang cikgu berikan untuk slot yang pertama ini akan membantu anak-anak untuk menjawab kertas peperiksaan SPM dengan lebih baik. Terutama sekali anak-anak menggunakan kalkulator. Gunakan kalkulator dengan bijak kerana pada kalkulator sebenarnya banyak maklumat yang kita boleh peroleh. Jadi sekian saja daripada cikgu pada pertemuan untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.